Okay, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam YouTube channel Saka Saham. Saka yang baik, bukan saka yang jahat-jahat ni. Kita tak mau jahat-jahat, jangan jahat, tak baik dosa. Jangan maki orang, tak baik dosa. Kena halau daripada kedai, restoran. Lepas tu maki hamun orang, tak baik. Jangan dosa. Okey, hari ni abang dekat dapur lah. Tunggu abang punya isteri. Tengah masak ni sambil nak makan tengah hari ni. Sambil-sambil tu kita, daripada abang duduk je, baik abang buat satu konten untuk YouTube kan. Hari tu kita ada cerita berkenaan dengan pengenalan berkenaan dengan Bursa Malaysia, bagaimana untuk kita buka akaun, bagaimana apa dia IPO, apa dia CDS, apa dia remiser, apa dia dealer, apa dia lah semua tu kan. Okey, hari ni kita part 2 dia. Okey, boleh part 2 Lepas kita tahu apa dia IPO, kita tahu apa dia bursa, kita tahu apa dia IPO, kita tahu macam mana apa function CDS account, apa function trading account, kita tahu apa dia perbezaan antara remiser dan dealer, sebab ramai pun tak tahu apa dia remiser, apa dia dealer tu sebenarnya. Dan kita untuk yang part 1 video tadi abang dah terangkan benda semua. Hari ni part 2 abang nak bercerita sikit tentang trading account. Okey, apa dia trading account ni? Sebagai yang ingin melabur di Bursa Malaysia, you all kena buka dua jenis akaun, CDS dan trading account. Trading account ni dipunyai oleh broker saham lah, investment broker lah, tak kira investment ke ataupun broker independent broker kan. Cuma benda ni dua wajib dibuka, CDS dan trading account. Apa dia trading account ni? Sebenarnya trading account ni dia banyak tau. Dia banyak jenis trading account. Dia ada margin trading account, dia ada Islamic trading account, dia ada cash trading account, dia ada DF trading account. Banyak jenis trading account, dan setiap jenis trading account tu merupakan satu dia trading account ni sebenarnya untuk kita menjual dan membeli. Kita wajib buka trading account, tapi jenis-jenis tu terpulang kepada pelabur lah sama ada dia nak buka apa jenis trading account. Cuma trading account ni memang wajib, dan trading account ni function dia untuk jual dan beli saham. Kalau kita tak ada trading account, memang kita tak boleh nak beli jual beli saham yang kita nak lah kan. So trading account ni pula, setiap trading account dia punya ada limit. Abang contoh kat sini, abang nak ambil kalau macam kita tempat abang, kita panggil dia, kalau cash trading account maksudnya kita letak deposit kita, katalah kita letak 5,000, maksudnya di sini kita boleh beli saham bernilai 5,000 secara cash. Maknanya kita beli, dia terus bayarkan kita punya pada hari yang sama juga. Itu cash trading account lah. Dan biasanya trading account yang cash ni brokerage dia lagi rendah. Sebab you beli hari ni, bayar hari ni. Cuma trading account ni, cash trading account ni, kalau tak ada cash dalam trading account kita, trust kita dalam trading account trust tadi, kita tak boleh nak membeli. So kita kena letak dulu deposit, barulah kita dapat beli saham. Okey, itu cash trading. Kalau yang trading account normal ni, biasa punya, setengah orang dia panggil securitize. Dulu kita panggil dia securitize. Securitize, you letak deposit dan you akan dapat trading limit. Apa pula trading limit ni? Okey, trading limit ni dia merupakan satu limit yang dibagi oleh broker untuk kita membeli saham. Contohnya di sini kita letak 10,000. Kan, trading limit tadi kita letak cash kita 10,000. Lepas tu yang 10,000 ni kita boleh dapat extra limit. Kita boleh beli lebih daripada RM10,000. Contohnya setengah broker dia akan bagi times 1 times 5 ataupun 2 kali 5 daripada deposit yang kita ada. Atau kalau kita ada 10,000, broker boleh bagi kita 25,000 extra. That means extra 15,000 lah untuk kita beli saham. Dan extra ni kalau kita tak gunakan 15,000 tadi yang extra, sebab kita punya cash kalikan 2.5, 10,000 kali 2.5 kita akan dapat 25,000. Padahal duit kita ada 10,000. So company bagi extra 15,000 untuk kita membelilah. Tapi kalau 15,000 ni kalau kita tak guna, kita tak pakai dia, so kita tak payah bayar apa-apa lah. Sebab apa yang dibagi ni adalah dalam bentuk trading limit. Dia bukan bagi you cash. Dia tak bagi kita cash, dia bagi you trading limit. Tahap mana saham yang harga yang kita boleh beli setakat 25,000 tadi, sebab duit kita ada 10,000 kalikan 2.5, 25,000 kita dapat.
Cuma kena faham ya, yang ekstra ni kalau you guna kena bayar. Kalau tak guna tak payah bayar. Tak ada kena interest, tak ada apa. Dia dah ready kan kita untuk membeli. Sebab apa kita biasa kita bagi extra trading limit ni bukan apa. Setengah orang ni kadang-kadang dia letak RM10,000. Lepas tu dia nak beli lebih. Dia nak beli lebih. Sebab bukan dia tak ada duit, dia ada duit. Cuma mungkin besok ataupun dia beli pagi, petang ni dia transfer lah duit tu untuk dia apa yang dia dah beli tadi kan. Cuma kita as a broker kita dah persiapkan benda tu semua untuk dia orang. So tak payahlah dia orang nak time nak beli, time tu lah nak minta trading limit. Sebab kita bila nak minta trading limit tu makan masa juga. Maybe 5 minit, 10 minit, ada yang setengah jam. So bila setengah jam ataupun 10-15 minit ni harga dah lagi. Jadi untuk mengelakkan benda tu, setengah broker dia dah bagi extra trading limit. Cuma kalau kita pakai, kita gunalah bayar, kita kenalah bayar balik apa yang kita pakai. Kalau kita pakai RM5,000 dan kita kenalah bayar balik yang RM5,000 tu kan. Itu kita panggil dia trading limit, extra trading limit. So kita sebagai pelabur, kita ada benda-benda macam ni dan you all boleh gunakan servis tu. Cuma kena beringatlah. Sebab apa abang kata kena beringat? Sebab kadang-kadang bila kita gunakan trading limit daripada broker ni, kita buat dia jadi kontra. Kontra ni maksudnya di sini sebagai bila you beli satu saham, okey, kata kita beli hari Isnin. Kita beli hari Isnin. Hari yang you beli tu kita panggil T-days. So bila you beli hari Isnin, sebenarnya you boleh buat payment dia hari yang kedua. Maksudnya di sini hari Isnin kita beli, hari pertama dikira hari Selasa, T1. Hari kedua hari Rabu dikira sebagai T2. Payment yang kita beli, kita boleh bayar dia pada hari Rabu sebenarnya. Hari Rabu sebelum pukul 5. Kalau you nak dah beli sesuatu kaunter tu, katalah kita beli kaunter A sebanyak RM15,000. Deposit kita cuma ada RM10,000. Kita pakai extra RM5,000. Dan RM5,000 ni sebab kita dah ada deposit dan kita kena tambah. Kita kena tambah untuk kita hold ataupun kita bayar kaunter tadi untuk kita simpan. So kita gunakan kita kena transfer duit RM5,000 tu hari T2 iaitu hari Rabu. Sebab kita beli hari Isnin, Selasa, T1, T2 hari Rabu dan kita kena bayar pada hari Rabu tu sebelum pukul 5 petang. Sebab kalau kita tak buat payment hari Rabu tu sebelum pukul 5 petang, hari ketiga selepas pembelian, iaitu tadi kita beli hari Isnin, hari ketiga dia T3 jatuh kepada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan dia jatuh pada hari Khamis. Last payment kita T2. Kalau kita tak buat payment, maksudnya di sini hari Khamis saham yang kita beli tadi tu akan dijual paksa ataupun dipanggil for selling. For selling ni akan dilakukan oleh broker. So bila terjadinya for selling ataupun T3, kita dah tak boleh pick up waktu T3. You ada duit, you tak boleh nak bayar. Ada hutang RM5,000 tadi tak bayar, you ada RM20,000 pun nak bayar, tak boleh bayar. Last day you untuk bayar adalah T2 sebelum pukul 5. Kalau tak bayar, T3 akan ada satu for selling yang dilakukan oleh broker. Apa dia for selling ni? For selling ni adalah merupakan satu jualan paksa lah maksudnya panggil. Dia terjadi disebabkan pelabur atau trader yang membeli saham tadi sepatutnya membayar harga saham yang dibeli tapi tak dibayar. Tak dibayar, maksudnya di sini dia cuba kontrakan dia. Dia kontra ataupun atas angin. Kita kata dia guna duit broker ataupun duit dia sendiri pun, tapi dia tak suruh kita, kalau duit dia sendiri, dia tak suruh dealer atau reminder untuk membayar dia. So bila tak suruh reminder untuk membayar, kata hati tu, okey, dia call, bang, saya ada RM10,000 tu, saya ada beli saham tu lebih kurang RM9,000 lebih, abang tolong bayarkan dia. Sebelum itu dia bagi banyak tu, kita akan buat payment untuk dia. Tapi dia tak bagi tahu. Mungkin kita call dia, bro, you nak saham ni nak simpan ke, nak apa ni? Tak apa bang, nanti for selling lah, biar for selling lah, biarlah sampai T3. So itu yang terjadinya T3. Sebab saham yang dibeli tidak dibayar. Tidak dibayar pada tempoh T2 yang telah ditetapkan sebelum pukul 5. Jadi keesokan harinya T3. T3 lah terjadi for selling. Okey, for selling ni satu yang masalah dia sebenarnya. Broker ada hak untuk menjual saham tersebut. Saham tersebut telah menjadi atas tanggungjawab untuk broker dia menjualnya. Dan harga dia, harganya adalah
apa-apa harga buyer yang terdapat pada waktu yang broker nak jual tu, dan dia akan sell saja. Trader atau investor no control lagi terhadap share tersebut sebenarnya. Okey, jadi kita buat lagi dia sekejap ya. Kita sambung lagi sekejap.